Lately kita tahu angka kes COVID-19 di negara kita tidak menunjukkan sebarang penurunan. Apa yang melusingkan lagi, kes kematian baru yang dicatatkan setiap hari meningkat. Dan dalam kalangan diorang ni kebanyakannya dah berada dalam kategori 4 dan kategori 5. Jadi banyak pakar kesihatan menyarankan setiap isi rumah untuk ada at least satu oximeter. Cuma ada beza ke oximeter ni? So dalam video kali ni aku akan share dengan korang apa itu oximeter, bagaimana ia berfungsi dan ada beza ke antara oximeter mahal dan oximeter murah. Hello guys, it's me again, Saiful Amir, and welcome back to my YouTube channel. Macam yang aku beritahu tadi, recently kes COVID-19 dekat negara kita tak ada menunjukkan sebarang penurunan. Bukan itu saja, kita juga risau yang lately banyak pasien COVID-19 yang dibawa masuk ke hospital dah capai stage 4 ataupun stage 5 COVID. Jadi dalam video hari ni aku nak share dengan korang apa itu oximeter, bagaimana kita nak gunakan oximeter ni, and then ada beza tak antara oximeter yang murah dan juga oximeter yang mahal. So first kali kita nak tahu dulu apa itu oximeter ataupun pulse oximeter. So, pulse oximeter ni adalah salah satu peralatan medikal yang kita gunakan dan kita sambungkan kepada badan kita. So, pulse oximeter ni ada dua main function. Yang pertama sekali, dia kira berapa laju heart rate jantung kita. Yang kedua, dia kira berapa persen oksigen dalam darah kita. Macam mana sebuah oximeter tu berfungsi adalah simple je. Oximeter menggunakan teknologi infrared yang mana kita selalu jumpa dekat remote control ataupun peralatan elektronik lain di rumah kita. Cara oximeter ini mengimbas kadar degupan jantung dan kadar oksigen dalam darah kita adalah dengan bila kita masukkan jari dalam oximeter ni, dan dia akan ada dua bahagian iaitu panel screen dan juga sensor di dalam oximeter tersebut. Jadi dia ada satu mekanisme spring di bahagian belakang dan bukaan di bahagian depan. Apa yang perlu kita buat, kita hanya perlu tekan di bahagian belakang dan masukkan jari kita di bahagian depan. Yang best pasal oximeter ni, kita tak rasa sakit bila kita pakai dia, dan dia tak melibatkan sebarang jarum walaupun kita nak cemak bacaan oksigen dalam darah kita. Tapi korang kena faham yang oximeter ni bukanlah satu alat untuk korang detect COVID-19 ataupun tak. Cuma alat oximeter ni boleh membantu kita untuk detect simptom-simptom COVID. Sebab sekarang ni ramai orang tak tahu salah satu simptom COVID adalah happy hypoxia. Untuk condition happy hypoxia ni, level oksigen dalam darah kita akan rendah dan kita tak akan perasan pun benda ni jadi. Itu yang bahaya tu. Apa yang kita boleh buat untuk tolong diri sendiri adalah kalau kita rasa macam tak sedap hati ke, kita susah sikit nak bernafas ke, so kita boleh buat self assessment dekat rumah, and then kita boleh check sendiri berapa kadar oksigen dalam darah kita. So macam mana cara sebenar nak guna oximeter ni? Sebelum korang nak guna oximeter ni, benda first kali korang kena ingat adalah korang kena ambil 5 ke 10 minit untuk berehat ataupun tunggu sehingga korang punya degupan jantung dalam keadaan normal. Bila kita nak semak atau cek kandungan oksigen dalam darah kita, kita kena make sure yang badan kita ni dalam keadaan steady. Maksudnya kadar degupan jantung kita tak tinggi, and then kita dalam keadaan berehat. Lepas tu bila korang rasa korang dah okey, barulah korang boleh ambil alat ni and then cek korang punya oksigen. Bukan apa, sebab kalau kita ambil bacaan dia lepas kita berlari ataupun kita buat aktiviti berat, nanti dia punya bacaan tu tak accurate. Cuk. Kita pause kejap. Boleh tak korang tekan butang like and subscribe dulu, baru aku sambung video ni. So first aku nak tunjuk dulu contoh kalau kita pakai oximeter yang murah. Okay, ni oximeter yang korang boleh beli sendiri kat Shopee. Harga dia dalam RM17 je. So dekat belakang ni korang boleh tengok. Ini rupa oximeter dia. Simple je. Lebih kurang sama je bentuk dia. Mekanisme pun lebih kurang sama, spring mechanism. Okay, kalau tekan macam ni, ni pun dia punya getah ni, rubber respect dia ni dah nak tercabut kan. So, boleh nampak lah build quality dia tak seberapa. Cuma kita nak tahu sama ada benda ni function ke tak. Okay, and then kalau korang tengok dekat depan ni, dia ada pulse oximeter. Bila kita tekan on, okay, so dia boleh tukar view daripada sama ada korang nak tengok view oximeter ni daripada atas ke bawah ataupun korang boleh terbalikkan je lah. So korang boleh terbalik macam ni. Kalau korang tekan lama sikit, tekan sekali lagi, nampak tak dia bertukar. Okay. So ada dua bacaan dalam oximeter ni. Kalau korang tengok dekat bahagian atas ni ada beat per minute, and then bawah tu ada SpO2. Jadi aku nak concludekan ada 4 perbezaan antara oximeter mahal dan juga oximeter murah. Yang pertama sekali adalah daripada segi appearance ataupun build quality dia. Kalau korang tengok sendiri, memang oximeter yang mahal ni lebih bagus berbanding oximeter yang murah ni. So in terms of build quality, oximeter yang aku beli pada harga RM100 ni memang berbeza dengan oximeter yang aku beli pada RM17. Yang kedua, display. Untuk oximeter yang mahal ni, dia tunjuk lagi banyak information daripada oximeter yang murah ni. Sebab oximeter yang murah ni hanya tunjuk kita punya SpO2 level dan kita punya heart rate. Kalau untuk oximeter yang mahal ni, dia ada tunjuk kita punya yang pertama heart rate, yang kedua SpO2 level, yang ketiga dia ada tunjuk juga PI, perfusion index. Apa tu perfusion index? Perfusion index ni adalah
range yang mana dia tunjukkan ketepatan bacaan oximeter tu. Dia bermula daripada range 0.02 hingga ke 20%. And then dia ada sebut juga kalau bacaan proficiency index tu kurang daripada 0.04, maknanya bacaan oximeter tu mungkin tak tepat. Kalau untuk oximeter yang murah ni, dia tak ada tunjuk benda lain, dia hanya tunjuk heart rate dan juga dia tunjuk kita punya oksigen dalam darah. Ni tak ada bunyi lah. Tak sure yang korang beli ada bunyi ke tak, tapi yang aku dapat ni tak ada bunyi. In terms of functionality, memang tak banyak beza. So itu saja video daripada aku untuk kali ni. Aku harap korang suka dengan apa yang aku share pada hari ni, and terima kasih kepada yang stay daripada awal video hingga ke hujung video. Kalau korang suka dengan konten-konten yang aku buat di channel YouTube aku, korang boleh support dengan like, subscribe dan juga komen if korang ada any suggestion.